Sudah ya. Salam sejahtera. Hari ini kita nak masuk topik 3 rumus algebra. Jadi kita nak bincangkan rumus atau formula yang ini jadikan satu huruf itu sebagai rumus dan lain nombor atau simbol lain sebagai sebutan. Okey, jadi kita cuba berikan apa contoh rumus yang biasa kita gunakan. Baik, jadi rumus yang biasa kita gunakan adalah luas segi 4 tepat. Apakah rumus dia atau formula dia? Baik, jadi contoh rumus adalah luas segi 4 tepat. Dia ini luas L sama dengan P darab L. Jadi apakah rumus? Rumusnya adalah L luas sama dengan P darab L. Panjang darab L itu adalah sebutan. Boleh? Apa contoh rumus lagi ataupun formula? Segi 3 L sebagai luas, itu rumus sama dengan setengah darab panjang darab tapak. Nah, itu contoh rumus. Jadi awak lihat ciri-ciri rumus tu seperti apa? Siapa yang boleh beri idea? Apa ciri-ciri rumus? Baik, jadi ciri rumus adalah huruf yang kita nak jadikan rumus tu mesti adalah tunggal di sebelah kiri dan nilainya hanya adalah 1. Contoh L sama dengan P darab L. Di L tu dia hanya huruf tunggal aja di sebelah kiri. Yang lain huruf ataupun nombor di sebelah kanan. Itu adalah rumus. Boleh? Boleh faham tak? Rumus algebra ni. Boleh? Jadi kita lihat buku teks. Siapa ada buku teks boleh rujuk bab 3. Kita nak bincangkan contoh soalan. Okey. Masa peribat ada bincang tak contoh 1 dan contoh 2 ini? Ada dibincang?
Kita bincang ke belum? Ada Ada. Jadi kita ulang kaji tentang rumus. Okey. Jadi macam mana, mudah ke? Senang ke? Apa? Faham tak? Mudah faham? Tak sempat. Tak sempat maksudnya tak dapat adik kelas tu ataupun terlambat masuk. Macam mana? Okey, Syamzah, dua kali macam mana? Faham tak contoh yang dibincangkan di PDPR? Okey. Boleh respon terus melalui mikrofon terus. Ini contoh satu ini. Boleh lihat sendiri, baca sendiri. Kalau tak faham boleh tanya. Kita pergi contoh 2. Jadi kita lihat sini perimeter. Perimeter ni maksud apa? Ukur bilik. Maksudnya panjang semua sisi ni. Jadi P perimeter sama dengan A campur B campur B. Sebab tu jadi A campur 2B. Boleh? Kulilit ni maksudnya A campur B campur B. Mudah kan? Kulilit ni maksudnya perimeter ni, asas ni perimeter ni, instead luas. Kalau luas tengah, darab tapak, darab tinggi kan, tinggi dia tengah-tengah. Tapi untuk perimeter B tambah B tambah A. Sebab P dia sama, jadi B tambah B 2B. Jadi untuk rumus algebra, rumus bagi persamaan di atas boleh ditukar seperti berikut. Jadikan A sebagai rumus. Okey, macam mana jadikan A sebagai rumus? P dan 2B sebagai sebutan. Kalau ada soalan, dia akan beri begitu. Nampak tak? Nampak kecil ke? Boleh rujuk ke buku teks Jadi macam mana kita dapat A sebagai rumus? Jadi kita gunakan asas algebra, iaitu P sama dengan A campur 2B. Okay, ada siapa nak tanya tak? Macam mana boleh dapat 2B? Boleh faham Nampak
Jadi kita nak dalam rumus B. Rumus B macam mana? Ini persamaan asal. Jadi kita nak jadikan B sebagai rumus, A dan P sebagai sebutan. Jadi macam mana kita nak buat mula-mula? B ni jadikan rumus, jadi B ni sebelah, mesti pindahkan sebelah kiri. Tapi kita nak jadikan dia atau tukar ke sebelah kiri, dia mesti positif. Macam mana jadikan dia positif? Jadi kita tukar saja A ni ke sebelah sana, iaitu P tolak A sama dengan 2B. Okay, lepas tu kita buat apa? Lepas tu kita boleh tukar suka sama suka, 2B sebelah kiri, P tolak A sebelah kanan. Mungkin kita buat macam ni sebab nak elakkan B ni jadi negatif. Boleh? Akhirnya kita biarkan okey, kita pergi contoh 2. Okay, kita cuba buat B. Ungkapkan M sebagai perkara rumus. Okey. Instead kita sebut rumus, dia adalah perkara rumus. Jadi macam mana kita jadikan M sebagai rumus daripada persamaan B sama dengan 2x tolak M. Jadi mula-mula kita buat apa? Sekarang jadikan M sebagai perkara rumus. Diberi B sama dengan 2x tolak M. Betul? Tolak M ke tambah M? Tambah M. Dan kita jadikan M sebagai perkara rumus. Jadi apa kita perlu buat? Jadi kita pindah ini dulu. B tolak 2x sama dengan M. Tapi awak lihat contoh, dia tolak 2x di kedua-dua belah kan? Betul tak? Sini dia tolak 2x, sini dia tolak 2x. Nah, itu asal hukum algebra asas. Memang kena tolak 2x, tolak 2x. Tapi cikgu langkahkan step tu, langkah terus cikgu pindahkan. Dan jadi asal dia, bila kita tolak 2x sebelah kiri ataupun sebelah kanan ni, kita tolak dengan 2x sebab kita nak jadikan M saja. Sebab tu 2x ni kita tolak dengan 2x supaya dapat sifar. Apa tujuan kita tolak?
supaya M jadi perkara rumus ataupun tunggal sebelah kiri. Jadi sebab tu kita tolak 2X sebelah kanan dan kiri. Jadi kita akan dapat ni kan. Okay, lepas tu kita buat apa? Lepas tu kita tukar suka sama suka M sebelah kiri dan sebutan B dan X sebelah kanan. Terus kita dapat. Okay, boleh? Siapa nak tanya? Kalau tak pun nampak, awak boleh lintangkan handphone awak guna handphone. Kalau lintang boleh nampak semua. Boleh Okey, itu tambah tolak. Kalau bahagi yang D ni macam mana? Okay, kita cuba buat yang D Jadikan M sebagai perkara rumus. Sini sekarang perkara rumus D ni adalah T. Sekarang kita nak tukarkan M sebagai perkara rumus dan T sebagai sebutan. Okey, ni masalah Kita tengok macam panjang kan dia punya jalan kerja kan. Beri T sama dengan M tolak N negatif 3. M kita jadikan sebagai perkara rumus. Maksudnya M ni sebelah kiri sekali. Dan lain T dan N sebelah kanan Apa perlu kita buat? Jadi kita jadikan M sebagai tunggal sebelah kiri. Kita mesti jadikan negatif 3 ni sebagai sifar. Macam mana? Ataupun kita kena bawa dia sebelah kiri. Kalau contoh tu, dia akan darab negatif 3. Okey, ataupun kita boleh hapuskan negatif ni dulu. Supaya dia sama ada negatif ni. Negatif ni suka kita nak buat nanti. Okey, jadi kita kalau bagi hukum algebra jadi darab. Dan bawakan sebelah sini. Boleh? Negatif 3T sama dengan M tolak N. Okay, tinggal negatif N pula. Okay. Jadi lepas tu kita buat apa? Buat macam soalan B tadi. Jadikan M sebagai rumus, kita pindahkan apa? Negatif N. Negatif 3T negatif N daripada kanan bawa ke kiri jadi positif N sama dengan M. Lepas tu tukar sama suka jadi M sama dengan negatif 3T tambah N. Jadi M
sama dengan N tolak 3T. Okey, kita bawa ke belakang negatif ni. N sama dengan N tolak 3T. Okey, masing-masing dah cuba buat. Ikut cikgu. Boleh? Jadi awak tengok, lihat di D ni panjang lebar dia buat kan. Cikgu dah skip banyak langkah. Okey, siapa dah boleh buat macam ni? Semua boleh? Boleh. Jadi cikgu cuba gunakan board untuk cikgu jelaskan macam mana dia dapat contoh D ni. Untuk dapatkan M sama dengan N negatif 3T. Kena tahu juga cara ni. Ini cikgu dah skip banyak. Kita pindah-pindah je. Maksudnya bagi dari darab, tolak dari tambah. Okey, itu hukum asal algebra. Jadi saya nak sharekan macam mana dia dapat bagaimana contoh itu dibuat. Okey, lepas ni awak dah tahu nanti kalau ada soalan disuruh buat cara contoh ni, awak dah boleh buat. Tapi kalau disuruh jadi perkara rumus, awak boleh jimat masa dengan pindahkan bahagi dari darab ataupun tolak dan ditambah. Buat dengan cepat. Tengok, lihat tadi soalan dia kan. T sama dengan M negatif N negatif 3. Jadi sebab tujuan kita nak jadikan M sebagai rumus, perkara rumus. Jadi dia mesti seorang-seorang dekat sini. Satu-satu je. Itu untuk bahasa kita lah. Jadi macam mana kita nak jadikan M sebagai tunggal? Kita kena hapuskan ni. Jadi kita buat apa? Seperti contoh yang diberi. Kita mesti darabkan kedua-dua belah dengan negatif 3 kan. Jadi negatif 3, negatif 3 jadi 1. Di sini dah jadi negatif 3 sama dengan M tolak N. Jadi ini mentepati seperti mana pengasas algebra iaitu di gelaran Al-Khwarizmi itu menyatakan bahawa apa yang
dia ambil daripada negatif 3, kena tambah sebelah lagi dengan negatif 3. Apa yang ambil kena pulangkan. Itu maksudnya. Jadi maksudnya kalau darab negatif 3 sebelah kiri, sebelah kanan pun kena darab dengan negatif 3. Boleh? Jadi barulah persamaan tu seimbang. Jadi ini dah jadi 1 negatif 3 bagi negatif 3, 1 kan. Sekarang kita nak ambil negatif n pula. Supaya m tinggal m saja. Jadi kita buat apa? Apa kita perlu buat negatif n ni? Supaya dia hilang. Supaya dia kosong lah. Jadi kita buat apa? Tambah n. Tambah n. Sebab tu bila kita pindahkan negatif jadi positif. Itu maksudnya. Boleh? Negatif n campur n jadi sifar. Jadi dah dapat seperti apa yang kita cari tadi. Negatif 3 T tambah n sama dengan m. Jadi m sama dengan negatif 3 T tambah n. Boleh? Itu biarkan n ni depan, negatif ni belakang. Itu je. Boleh? Okay, siapa nak salin boleh salin. Ini sama seperti contoh dalam konteks. Baik, sudah? Okey, kita pergi pula contoh 3. Rasanya awak dah buat kan contoh 3? Ungkapkan P sebagai apakah rumus. Okey, sekarang kita melibatkan punca kuasa pula. Macam mana punca kuasa? Okey, tadi saya boleh kita bincangkan sebentar tadi. Kita seimbangkan kedua-dua belah persamaan dengan darab ataupun tambahkan tadi kan, ataupun tolak. Jadi ukuran algebra asas kalau tambah bawa ke sebelah kiri jadi tolak. Betul? Kalau bahagi bawa ke sebelah kanan jadi dah darab. Okey, dia tak kisah kalau sebelah kiri ke sebelah kanan. Okey, dia sama je. Jadi kalau punca kuasa bawa ke sebelah kiri persamaan daripada kanan, jadi apa? Punca kuasa. Jadi ini darab jadi bagi. Kalau punca kuasa jadi kuasa 2.
Nanti kita bincangkan macam mana jadi kuasa 2. Jadi soalan ni kita buat cara pendek. Jadi Q sama dengan punca kuasa P kan. Sekarang dia nak jadikan P sebagai pengarumus P ni. Jadi P punca kuasa pindah ke sebelah kiri jadi kuasa 2. Jadi jawapan dia tukar suka sama suka P sebelah kiri, Q sebelah kanan. Jadi jawapan dia P sama dengan Q kuasa 2. Okey, mudah kan? Tapi proses ni dah dapat. Ini kita guna hukum asal algebra ni. Tapi macam mana dia dapat kuasa 2? Mari kita buktikan dengan contoh yang diberi ni. Macam mana dia dapat? Okey, boleh Jadi dah tambah jadi tolak, bahagi dari darab ataupun darab dari bahagi punca kuasa dari kuasa 2. Sekarang kita buktikan macam mana boleh jadi kuasa 2. Dengan kaedah menyimbangkan kedua-dua belah persamaan. Ini kaedah menyimbangkan kedua-dua belah persamaan kiri dan kanan. Jadi diberi Q sama dengan kuasa P. Ikut buat cara panjang. Kita nak buktikan macam mana punca kuasa jadi kuasa 2. Maksudnya apa-apa huruf dalam ni, contoh X ke, dia akan jadi sebelah ni Y, dia akan jadi kuasa 2. Macam mana? Jadi kita nak hilangkan punca kuasa ni macam mana? Kita kena kuasa 2 dia. Jadi kita kuasa 2 kedua-dua belah persamaan. Jadi masukkan kuasa 2. Jadi Q kuasa 2 punca kuasa jadi kuasa 2. Jadi kalau punca kuasa dikuasa-2kan, dia akan jadi P. Macam mana boleh jadi P? Sebab punca kuasa adalah P setengah. Bila dikuasa 2kan, dia akan jadi P2/2. P2/2 jadi apa? P kuasa 1. P kuasa 1 sama dengan P. Jadi dah dia P. Okey, boleh faham tak? Jadi tukar tempat jadi P sama dengan Q kuasa 2. Itu yang kita dapat. P sama dengan Q kuasa 2. Inilah sebab dia jadi punca kuasa jadi kuasa 2. Sebab ini. Boleh? Okey, boleh salin. Setelah salin, boleh buat soalan berikutnya. Soalan B. Gunakan kaedah menyimbangkan kedua-dua persamaan. Okey, dah salin? Dah faham Kalau tak faham boleh tanya. Dah Okey, Syamzah dengan Abdul Kadir? Faham? Boleh faham?
Okay, sama-sama kita buat yang B. Macam mana dapat B tu? Buat B guna kaedah menimbangkan kedua-dua persamaan. X sama dengan P kuasa 2. Jadi nak hilangkan P kuasa 2 ni supaya jadi P sebagai pegang rumus kan. Jadi nak jadikan P pegang rumus mesti P sahaja tinggal. Sekarang ada P kuasa 2. Macam mana nak buat? Jadi kita punca kuasa 2 ke dua-dua belah. Sebab apa? Bila kita dia kuasa 2, kita punca kuasa 2 dia akan jadi apa? P kuasa 2 luar tu akan jadi punca ni jadi 1/2. Jadi 2 darab 1/2 jadi berapa? P 2/2. Jadi P 2/2 jadi P kuasa 1. P kuasa 1 jadi P. Jadi ni dipanggil apa? Satu gaib. Maksud satu ni digaibkan jadi P sahaja. Boleh? Dalam matematik, satu digaibkan. Bahasa ini dipanggil apa? Invisible man. Bukan invisible man Invisible one disebut. Nak tengok cerita Invisible One, Invisible Man? Nak tengok? Yang boleh gaib. Sebab tu kita kena punca kuasakan kedua-dua belah. Jadi punca kuasa kedua-dua belah, yang sebelah ini jadi P. Lepas tu kita buat apa? Terbalikkan. P dari sebelah kiri, kuasa 3 dari sebelah kanan. Saya ingat sikit sebab dia punya saya ingat pad. Boleh? Kita boleh salin. Okay, lepas dah salin, kita cuba buat soalan C. Boleh? Gunakan kaedah keseimbangan kedua-dua belah persamaan. Sudah? Kita cuba buat soalan C. Cikgu tak padam dulu Jadi sebelum buat soalan C, kita boleh buat kesimpulan bahawa satu sebutan atau boleh ubah itu, contohnya X kuasa 2, kita nak jadikan jadi X, kita kena punca kuasa. Jadi kalau punca kuasa X, kita nak jadi X, kita kuasa 2 kan dia. Itu kesimpulan bagi kaedah ni. Boleh? Ini dia punya rumus. Okay, kita cuba buat soalan C. Macam mana? Macam mana dapat yang ni? Oh, ada put text kan? Boleh tengok put text kalau tak nampak.
Okey, dah dapat? Ini diberi punca kuasa P per 3 sama dengan W. Jadi kita jadikan P perkara rumus. Apa kita perlu buat? Pertama, seimbangkan kedua-dua belah. Kita nak hapuskan punca kuasa ni dulu. Baru kita hilangkan 3, baru kita dapat P. Apa kita perlu buat? Kalau ada punca kuasa, kita kuasa 2 kan kedua-dua belah persamaan. Betul? Kuasakan kedua-dua belah persamaan. Ini pun punca kuasa 2. Kuasa 2 kan bukan punca. Punca yang ni. Kuasa 2 kan kedua-dua belah persamaan. Jadi apa? Di kuasa 2, di punca kuasa 2 jadi 1. Kuasa 1. Di P bagi 3 jadi tinggal. Jadi ini jadi W kuasa 2. Okay, lepas tu buat apa? Kita nak batalkan 3, nak hilangkan 3 macam mana? Harap T 3 kedua-dua belah persamaan. Jadi berapa? P sama dengan 3 darab 2 kuasa 2, jadi 3W kuasa 2. Boleh? Okay, kalau kita skip, langkah ni semua jadi dah macam ni. Punca kuasa P per 3 W kan. Jadi punca kuasa pindah ke sebelah kanan jadi berapa? W kuasa 2. Macam mana boleh jadi 2 kuasa 2? Ini kan punca dia. Ini kita skip. Jadi jadikan P perkara rumus bahagi dari darab. Ini yang kita selalu belajar kan. Okay, bandingkan kedua-dua ni. Cara hukum algebra dengan mengimbangkan kedua-dua belah persamaan. Sebenarnya dua-dua sama je. Ini buat satu persatu. Ini kita lompat langkah-langkah ni. Okay, ada soalan? Okay, jelas tak? Jadi, tak perlu pelik lagi lah mengapa contoh tu dibuat ada darab, ada punca kuasa, itu sebabnya. Dan ada di sekolah diajar cara macam ni sahaja. Sedangkan dia sama je. Asal je daripada sini. Terbentuknya hukum-hukum
bahagi dari darab tambah dari tolak punca kuasa dari kuasa 2. Ini sebab dia. Boleh? Dah tahu punca-punca ni Jadi untuk kata satu ataupun objektif lah, untuk PT3 tak ada kata satu. Terus buat cara ni. Dah cakap boleh buat cara ni. Terus. Dapat cepat. Boleh? Tapi kalau soalan bagi A atau B, tunjukkan jalan kerja ataupun sisihkan tempat kosong, awak pun kena tahu cara ni. Boleh? Kita soalan kita dah dapat P sama dengan ni, kita nak cari nilai pula P ni apa. Okey, menentukan nilai pemboleh ubah. Kena padam satu-satu Okey, kita dah tahu dah mahir cari perkara rumus Sekarang kita nak masuk ke nilai-nilai supaya kita cari perkara rumus tu berapa. Okey, rasa awak dah buat contoh ni kan. Okay, dia beri W sama dengan 7T sama tolak berapa tu? 5U Kabur sikit. Besarkan sikit lagi. Sebab di tengah-tengah kan. Okay, nampak? Ke tepi pula ni. Okay, nampak? Jadi, hitungkan nilai berikut. Nilai W. Apabila T sama dengan 3, U sama dengan negatif 2. Nanti kita gantikan saja ke dalam persamaan. Dapat berapa? Itu guna merah pula Okay. Cari nilai W. Kebetulan W dari perkara rumus kan. Jadi kita ganti sajalah. Di W sama dengan T adalah 3, 7 dah 3, tolak 5, gantikan U, buat kurungan Kurungan ni maksudnya kita ganti dalam negatif 2. Jadi 7 3 dapat 1 kan. 5 darab negatif 2, jadi negatif 10. Negatif 10 hampir dengan negatif, jadi positif. Jadi dapat 31. Sekarang cari nilai R. Okay, nilai R berapa? Nilai T Okay, cari nilai T. Nak cari nilai T, kita kena jadikan T sebagai perkara rumus. Okay, macam mana kita nak buat? W sama dengan 7T tolak 5U. Okay, kita buat cara kedua, pindahkan Okay, apa kita boleh buat? Tu jadikan T sebagai perkara rumus.
Jadi kita nak jadikan T sebagai perumus, kita perlu pindahkan ni sebelah kanan dulu. Dari W tolak dari tam tambah 5U. Jadi 7T. Okay, kita nak jadikan T sebagai perkara rumus. Maksudnya T hanya tunggal sahaja. Keseorangan saja. Jadi kita perlu apa buat 7 ni? Kalau dia rapat macam ni, maksudnya 7 darab T kan. Jadi kita buat apa? 7 ni. Buat tengah sikit W sama dengan 7 T sama tolak 5U. So kita pindahkan tolak dari tambah. Lepas tu kita buat apa? Okay, boleh respon kat in-call message. Dia dapat. Jadi kalau darab, pindah ke sebelah kiri persamaan, jadi apa? W tambah 5U bahagi tu 7. Jadi T kat bawah tak nampak. Jadi kita pindahkan suka sama suka. T sebelah kiri, sebutan W dan U sebelah kanan. Lepas tu baru kita masukkan, gantikan W sama 15, U sama dengan 4. Okay, cari T dapat berapa? Cuba carikan. T sekarang dah dapat. Kita bawa T ni sebelah kanan sebutan ni ke sebelah, T sebelah kiri, sebutan W dan U sebelah kanan. Okey, bila kita dah tukar T sebagai perumus, baru buat langkah kedua, gantikan W sama 15 dan U sama dengan 4 ke dalam persamaan. Okey, cuba bantu cikgu untuk dapatkan T berapa?
T berapa? Okay, dapat ke tak dapat? T. Gantikan W, tak dapat. W 15, gantikan. W ni dengan 15. U dengan 4. Masukkan dalam ni. Senang kan? W kan 15. U dengan 4. Jadi, kita boleh dapat T tak? Nantikan dalam ni. W sama dengan 15. U sama dengan 4. 5U ni maksudnya 5 darab 4. Dia dapat apa? Gantikan saja. W ni 15. U sama dengan 4. Dapat T. W sama dengan 15. Gantikan saja. Tak perlu buat apa-apa. 5. U sama dengan 4. Bagi 7. Dapat apa? T. Senang kan? Ganti saja. Dia dah beri W dah. 15. U sama dengan 4. Tadi kita dah tukar T sebagai rumus. Set W kan? Kita dah buat dah. Cuma ganti je dalam ni. Dapat apa? Yes, 15 tambah 15 tambah 5 tambah 4. Ini maksudnya darab. Tak pernah ternampak. 5U. Maksudnya apa ni? 5 darab U. 15 tambah betul 5 darab U. 5 kurungan P dalam ni maksudnya 5 darab 4. Boleh? Jadi awak kena biasakan simbol macam ni. Kan? Rapat-rapat ni maksudnya darab. Ni rapat ni darab. Rapat ni darab.
Kan kita rapat dengan saudara kita, adik-adik kita kan, dapat X kali ganda kan. Okay, dapat Syed Amal Zah dengan Ahmad Kadir. Dapat? Yes, lepas tu bagi 7. Pak Lang ni semua dah tahu kan? Bagi. Yang ini je. Biasanya. Kita keliru kan? Main keliru yang ini. Okay, dapat. Guna calculator tu dapat 15 tambah 5 darab 4 bagi 7. Jadi 15 tambah 54 20. Kita buat yang darab dulu bagi 7. Dapat apa? 3/5 per 7. 3/5 bagi 7 berapa? 5. Tengok jalan kerja dia. Nampak tak? Kabur sebelah sana. Kecil. Okey, kita bincang dulu soalan PT3. Kita tangguh ke kelas. Kita tuliskan rumus K bagi persamaan F sama dengan G M G darab M bagi K kuasa 2. Gimana jawapannya? Okey, cuba kita buat. Jadikan K sebagai perkara rumus. Okey, kita buat dalam 1 minit.
Okey, siapa dapat C? Jadi ini kita pindahkan saja. K kuasa 2 bahagi dari darab dari bahagi. Betul? Lepas tu kuasa 2 dari punca kuasa 2. Senang kan? Semua dapat? Dapat kan? Okay, excellent. Ini kita tukar tempat je. F sama dengan G darab M darab M besar sama dengan K kuasa 2 kan. Bagi dari darab. Ini maksudnya 1 darab F ni. Jadi kita boleh ambil atas F K kuasa 2 G M M. Jadi darab kita nak jadikan K sebagai perkara rumus. Jadi F ni kita kena bawa ke bawah. Darab jadi bahagi. Lepas tu kuasa 2 jadi punca kuasa 2. Mudah kan? Okay, siapa nak salin? Boleh salin. Sudah? Okey. Dah kan? Macam mana? Boleh ke tak boleh? Boleh Okey, excellent. So kita buat soalan kedua. Macam tadi Kirakan nilai Z apabila X sama dengan 3, Y sama dengan 7. Jadi ada dua bahagian di sini dua kerja. Pertama, kita kena jadikan Z sebagai perkara rumus. Kedua, dah dapat Z sebagai perkara rumus. Gantikan X sama dengan 3 dan Y sama dengan 7 ke dalam persamaan. Okey, boleh mula? Cuba awak buat sampai mana yang awak boleh buat Nampak? Mana soalan tadi? Okey, kejap Tak keluar pula. Ada keluar. Okey. Soalan 2 ada jawapan dah. Tapi awak tunjukkan jalan kerja. Siapa yang boleh snapkan jalan kerja tunjukkan dekat cikgu. Macam mana awak jadikan Z sebagai perkara rumus. Tak perlu awak turunkan S ni, turun balik
Sebab apa? Kita nak Z ni pindah ke sebelah kiri. Darabkan X dengan ini. Lepas tu kita kembangkan dulu. Itu tips yang cikgu beri. Darabkan yang ini dengan ini. Lepas tu kembangkan. Faham tak kembangkan?
Okey, dapat berapa? Okey, diberi X sama dengan Y tolak Z. Dua X tolak Y. Kita bawa bagi dari darab. X sama dengan 2X tolak Y sama dengan Y tolak Z. Kita kembangkan satu-satu. X darab 2X. X kuasa 2. Ini 2Z lah. Z. Ini 2XZ. Tolak X bar. X darab 2Z. 2XZ. X darab Y. XY. Y Z. Okay. Lepas tu Z dengan Z kita himpunkan 2XZ. Jadi tambah, tolak ditambah. Ini kita boleh bawa ke sana. Kiri ke kanan. Z ada. Jadi Z kita keluarkan. Sebab Z sepunya kan. Z kita keluarkan dari kurungan. Jadi tinggal 2X tambah 1. Sama dengan Y campur XY. Jadi Z sama dengan Y campur XY sama dengan 2X campur 1. Dx dia berapa? 3 Y sama dengan 7. Digantikan. Y sama dengan 7 tambah X sama dengan 3. Kurungan ni masuk darab. 7 bawah sama dengan 2 darab dengan 3 tambah 1. 3 darab 7 1. 1 campur 7 28 kan. Z sama dengan 28 bagi 7. 7 darab 4 28. 28 bagi 7 4. Di bawah ni 7 nampak tak? Kita buat kat sini. Z sama dengan 28 bagi 7 sama dengan 4. Kita boleh salin. Okay, awak cuba balik bila ada lapang. Mesti dapat 4.
Dah juga okey? Semua sudah? Ada soalan? Konsep dia, bagi dari darab, jika ada bentuk kurungan, kembangkan. Lepas tu, tengok, lihat yang sepunya, awak boleh keluarkan, seperti Z kan. Awak boleh faktorkan balik, faktor sepunya. Yang terkecil kan, Z. Keluarkan. Lepas tu, Z kurungan ni masuk darab. Bila darab, kita boleh turunkan. Tapi sebelum kita buat, kita kena himpunkan Z. Z dengan Z, himpunkan. Ini kan. Z dengan Z kita himpunkan ke satu tempat. Kumpulkan seperti X dengan XY dengan Y. Kumpulkan sebelah kanan. Bila kita dah kumpulkan, baru kita faktorkan. Boleh? Kalau tak ada soalan, kita tangguh dulu kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. Okay, welcome. Okay, semua boleh